Waalaikumsalam. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Boleh ya. Okey. Ni nota ni nampak? Nampak. Dah dapat ke tidak nota ni? Dapat dah ke tidak? Dapat dah Maulana. Okey. Minta maaf Maulana, pagi tadi ada urusan sikit tak boleh nak join. Ya, tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pagi ini untuk meneruskan kuliah 99 usul dirayah, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Alhamdulillah kita telah sampai ke contoh keempat. Contoh keempat. Di sini sebenarnya kita duduk tengah bincang usul ke-69. Di bawah usul ke-69 itu ada contoh pertama, contoh kedua. Dalam nota-nota yang lepas kita telah berikan semua itu. Baik, terlebih dahulu kita tengok apakah usul ke-69. Iaitu hadis-hadis yang selalunya dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengharuskan bertawassul dengan zat, yakni diri Nabi SAW, pangkat, kedudukan atau haknya, sama ada ketika baginda masih hidup, sebelum dilahirkan, atau setelah wafat. Tidak ada satu pun yang sahih dan sharih. Kalau ada pun yang dikatakan sahih, ia tidak sharih. Dan kalau ada yang dikatakan sharih pula, ia tidak sahih. Kebanyakannya sama ada maudhu' atau dhaif sangat. Hadis-hadis bertawassul dengan orang-orang lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih teruk lagi keadaannya, sama ada ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal. Lihat di bawah nanti beberapa contohnya. Jadi ini contoh pertama kita telah bincangkan. Di dalam contoh yang pertama ini tersebut Nabi Adam bertawassul dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah orang-orang yang bersalah kalau bertawassul dengan hak Nabi, Allah telah berjanji untuk mengampunkan. Nabi Adam pun dosa dia tu diampunkan oleh Allah kerana dia bertawassul dengan Nabi Muhammad, kira-kiranya itu sebelum lahir. Sebelum lahir pun boleh. Ada contoh pertama tentang bertawassul dengan Nabi sebelum kelahirannya. Itu contoh pertama. Kemudian ini contoh kedua. Contoh kedua, ada satu orang pergi ke kubur Nabi SAW dan minta dengan Rasulullah supaya meminta hujan untuk umatnya kepada Allah. Lalu selepas itu orang itu bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepada dia suruh pergi berjumpa dengan Umar. Kira-kiranya Nabi lah mimpi itu. Suruh pergi bertemu dengan Umar dan kira salam Nabi kepadanya. Dan beritahu kepadanya, kamu
terus berada dalam keadaan istiqamah dan katakan. Jadi disuruh di sini kira-kiranya suruh Sayyidina Umar bertawassul lah kira. Tapi walaupun tidak jelas, yang jelasnya orang itu telah bertawassul kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Ini tadi sebelum Nabi lahir, contoh pertama. Contoh kedua, selepas Nabi meninggal dunia. Jadi pergi bercakap dengan Nabi dekat kubur tu, ada hasilnya, ada manfaatnya, ada faedahnya. Di mana kira-kiranya kemarau tu hilang lah dengan sebab tu. Walaupun dalam riwayat selepas ni tak ada sebut supaya Umar tu minta seperti dia minta tu, tak ada sebut gitu. Begitulah. Kira-kiranya Nabi SAW pujilah Umar dalam pemerintahannya. Jadi bila orang tu cerita bahawa pemerintah sekarang ni mana berada dalam keadaan baik, dalam keadaan betul, dan Nabi pesan supaya gunakan kebijaksanaan. Jadi Sayyidina Umar pun menangis lah kira-kiranya. Jadi Sayyidina Umar kata, aku tidak jual kecuali apa yang tidak mampu aku lakukan. Akhirnya. Begitu. Dalam riwayat yang lain ada tersebut bahawa Sayyidina Umar pun semayalah istisqa, minta hujan dengan meminta Abbas itu berdoa. Ini dalam berkait dengan cerita ni lah, mengikut setengah-setengah riwayat tu. Tapi dalam riwayat ni setakat ni lah. Itu contoh kedua ya. Kita telah bincangkan semua itu. Dan contoh ketiga. Batuk. Jadi ini dikatakan bertawassul juga dengan Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, pernah Ibnu Umar serban kaki, kebas kaki. Lalu ada orang berkata kepada dia, ingatlah orang yang paling kau sayang. Dia pun kata, wahai Muhammad. Jadi ya Muhammad ini dijadikan dalil sebagai keharusan untuk bertawassul, bahkan beristighatsah. Sebab dia guna wahai itu. Ini semua kita telah bincang, jadi merujuk baliklah. Ke sini saya tidak nak pergi ke situ. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan beristighatsah dengan Nabi selepas kewafatan baginda. Di situ ada perbincangan, adakah ini termasuk dalam istighatsah atau tawassul dan sebagainya, itu kita telah bincangkan di situ. Seterusnya itu yang panjang dah bincang. Baru kita masuk ini kepada usul 69. Usul 69 contoh pertama. Ini dah 46. Ini kita pergi ke sini ya. Seterusnya contoh kedua.
ini yang lebih lepas. Contoh kedua, tawassul dengan jah Nabi. Oh, yang tadi tu yang dulu sebelum tu lagi, usul sebelum tu lagi. Usul 68 tentang istighatsah tadi tak kena tu lagi. Ni yang tawassul ni ni contoh kedua. Contoh kedua iaitu tawassul dengan jah Nabi. Kedudukannya, kebesarannya. Contoh pertama berkenaan dengan tawassul Nabi Adam tu sebelum Nabi lahir. Baik. Contoh ni contoh ketiga. Ni contoh ketiga ni tawassul orang buta dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Gitu. Maknanya tawassul ni boleh sebelum wujud Nabi, lahir Nabi, semasa dia hidup, selepas dia mati. Ini contoh ketiga berkenaan dengan tawassul dengan Nabi semasa Nabi SAW masih hidup. Ini dalilnya, dikatakan ini sebagai dalilnya. Dan hari ini kita akan bincangkan contoh keempat. Jadi ada 4 contohnya. Ni bukan. Bincang panjang. Baru contoh keempat. Jadi contoh keempat ni tawassul dengan Nabi, sama ada Nabi kita atau Nabi-Nabi yang lain atau sesiapalah, setelah mereka meninggal. Ini contoh keempat. Sebagai dalil bagi keharusan bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya para nabi dan wali, golongan yang beria-ia sangat mempopularkan amalan tawassul di kalangan umat Islam hari ini, terutamanya di kubur-kubur, di perkuburan. Selalunya akan mengemukakan hadis di bawah ini sebagai dalil. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Zubah qala haddatsana Rawh bin Salah qala haddatsana Sufyan al-Thawri an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik qala lamma matat Fatimah bint Asad bin Hashim بنت أسد بن هاشم أم علي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسونني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ثم أمر أن تغسل 3 فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود فحفروا قبرها فلما بلغوا الحد عفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي
فإنك أرحم الراحمين. ثم كبر عليها 4. ثم أدخلوها القبر هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ini hadisnya yang dikatakan sebagai dalil boleh bertawassul setelah orang tu dah meninggal dunia. Boleh lagi kita bertawassul dengannya. Inilah hadisnya. Baik, kita sebelum membuat komentar terhadapnya, membincangkan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dah baca dah teks tadi, sekarang ni terjemahannya. Jadi saya nak minta sesiapa antara kita boleh baca terjemahan, dan seterusnya tengoklah kita bergila-gila baca, ya. Siapa nak baca silakan terjemahan ni. Baik. Muhammad Adib. Siapa ni? Muhammad Adib. Muhammad Adib daripada mana, ya? Melaka, ya, silakan. Bermaksud, Anas bin Malik meriwayatkan, katanya, bila Fatimah binti Asad bin Hashim, ibu Ali, meninggal, Rasulullah SAW datang kepadanya dan duduk dekat kepalanya, lalu mengucapkan maksudnya, semoga Allah merahmatimu, wahai ibuku. Engkaulah ibuku selepas ibuku. Engkau berlapar, aku pula engkau kenyangkan. Engkau tidak lengkap berpakaian, aku pula engkau pakaikan. Engkau menahan dirimu daripada makanan yang sedap, kepadaku pula engkau memberikannya. Semua itu engkau lakukan semata-mata kerana Allah dan mengharapkan hari akhirat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dia dimandikan dengan dibasuh 3 kali anggota-anggotanya. Bila tiba masa digunakan air bercampur kafur, baginda menuangkannya ke atas tubuh ibunya itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu baginda menanggalkan baju yang dipakainya lalu memakaikannya kepadanya. Baru selepas itu kain kafan dipakaikan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bin Al-Khattab dan seorang lagi budak hitam supaya menggali kuburnya. Setelah mereka sampai kepada lahat, Rasulullah SAW menggalinya sendiri dengan tangannya. Tanahnya dikeluarkan sendiri dengan tangannya. Apabila selesai, Rasulullah SAW masuk ke dalam lahat dan berbaring di dalamnya seraya mengucapkan, maksudnya, Allah lah Tuhan yang menghidup dan mematikan, sedangkan Dia yang maha hidup tidak akan mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad. Ajarkanlah kepadanya hujjahnya dan perluaskan untuknya tempat masuknya dengan hak nabimu dan nabi-nabi sebelumku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani. Kemudian Nabi SAW bertakbir 4 kali dalam salat jenazah ke atasnya. Lalu baginda sendiri bersama Al-Abbas dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma memasukkannya ke dalam kubur. Jadi itulah terjemahan kepada hadis tadi. Itulah terjemahan. Dari segi rujukannya, cuba tengok di sini, Tabarani dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam Kabir, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan lain-lain kitab seperti yang tercatat di sini boleh dilihat itu dan boleh dirujuklah. Kalau berminat untuk nak kaji lagi seterusnya, nak bandingkan riwayat-riwayat itu, dapat dilihat di dalam kitab-kitab ini.
Baiklah komentarnya. Boleh Muhammad Adib baca lagi? InsyaAllah. Silakan. Komentar. 1. Sanad At-Tabarani bagi hadis yang dikemukakan sebagai contoh keempat di atas adalah seperti berikut. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Zurbata qala haddatsana Rawh bin Salahin qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Asim al-Ahwali an Anas bin Malik qala. Ini sanadnya. Ini sanadnya. Jadi tadi ini sanad ni. Saya terjemah tu saya ambil daripada Anas. Tak sebut dah sanad ni. Kalau nak kira sanad, ini sanadnya. Yang saya garis-garis itu, itulah tempat yang berkenaan. Tempat yang berkenaan. Jadi tawassul dengan hak Nabi, hak Nabimu. Ni. Yang saya garis ni. Inilah tempat hujahnya, dalilnya. Dengan hak Nabimu. Jadi Nabi kita, Nabimu tu maksudnya Nabi kita lah pada masa tu masih hidup lagi. Tetapi Nabi-Nabi sebelumku, mereka telah mati. Jadi ini menunjukkan dengan orang-orang yang telah mati juga boleh bertawassul. Jadi Nabi kita pun kalau dia mati boleh juga seperti Nabi-Nabi yang lain bertawassul. Kemudian bertawassul itu pula dengan haknya. Disebutkan sebagai haknya. Sebelum ni kita dah bertemu dah jahnya. Bertemu dah dengan dirinya. Diri Nabi itu. Inilah yang berkenaannya. Jadi sekarang ni kita nak tengoklah komentarnya. Yang pertama kena tengok dulu sanad dia. Sebenarnya hadis ini kalau di dalam rujukan yang lama, rujukan kitab tua lah kita kata, bermula dengan At-Tabarani. At-Tabarani. Begini sanadnya. Jadi yang saya garis itulah tempat yang ada masalahnya. Sebagaimana kita semua maklum yang telah mengikuti lama dah kelas kita ni, cukup faham kaedah ilmu hadis, penilaian sesebuah riwayat itu. Iaitu kalau ada seorang sahaja dalam sanad itu yang bermasalah, katakanlah dhaif, maka perawi-perawi lain itu kalau perawi sahih sekalipun hadis itu akan dikira sebagai hadis dhaif. Jadi kalau seorang sahaja dalam ramai-ramai perawi itu bertaraf hasan, yang lain sahih, hadis itu diambil yang hasan itu. Sebab ada perawi hasan seorang saja. Tak nanti semua. Kalau semua tu lagilah. Kalau seorang pun dia kira yang paling rendah, paling rendah. Jadi kalau ada seorang saja perawi hasan, akan dihukum hadis itu sebagai hasan. Walaupun yang lain-lain perawi itu perawi sahih. Kalau ada seorang saja dalam sanad itu perawi yang pendusta, pereka hadis, walaupun yang lain-lain itu orang baik-baik, imam-imam yang besar-besar sekalipun, hadis itu akan dihukum sebagai hadis maudhu'. Gitu kaedahnya. Orang yang belajar kaedah ilmu hadis dia tahu perkara itu. Tak boleh kira orang yang tak belajar dia susahlah. Mungkin macam-macam. Kenapa begitu tak kira yang ramai, kira yang seorang tu, macam-macam lah. Dia boleh hujahkan, dia boleh kemukakan pendapat dia tu. Tapi itu tidak mengikut disiplin. Kalau mengikut disiplin, dalam mana-mana kitab pun usul hadis semua cerita begitu seperti yang kita sebut tadi. Jadi kita yang nak pakainya apa yang diterima oleh pakar-pakar, tokoh-tokoh dalam bidang tu, bukan nak dengar pendapat orang yang entah daripada mana mari, tak tahu apa pun tentang ilmu riwayat, tentang perawi-perawi ini nak masuk campur. Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Orang yang seperti itu tidak dilayan pun sebenarnya. Teruskan Muhammad Adib, teruskan.
Ini Setelah mengemukakannya, At-Tabarani berkata, hadis ini tidak diriwayatkan daripada Asim Al-Ahwal kecuali oleh Sufyan As-Sawri. Rauh bin Salah bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Sufyan. jadi bersendirian tu maksudnya tafarrud. Dia panggil tafarrud. Rauh bin Salah bersendirian, bertafarrud. Mana tak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan selain dia, tak ada. Padahal Sufyan ni ramai anak murid dia, beribu-ribu anak murid. Yang masyhur saja tu, yang hebat-hebat, tak ada riwayat. Dia sahaja yang meriwayatkannya. Lepas tu Sufyan Ats-Tsauri pula meriwayatkan daripada Asim Al-Ahwal. Tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Asim Al-Ahwal. Sama juga, Asim Al-Ahwal itu seorang yang hebat. Seorang yang hebat. Kenapa? Dalam ramai-ramai anak murid tu, dia tu dikatakan Sufyan Ats-Tsauri sahaja meriwayatkan daripada dia. Adakah dia sembunyikan kepada anak-anak murid dia yang lain? Itu timbul banyak pertanyaan. Sebab biasanya guru-guru yang hebat ni, dia tidak sembunyikan ilmu dia. Dia bagi kepada murid secara umum, ramai-ramai. Begitulah. Kenapa pula di sini berlaku begini? Jadi kata-kata At-Tabarani, walaupun sekadar ini, jangan dipandang remeh. Kepada orang yang belajar ilmu hadis, dia tahu lah tu. Itu isyarat kepada ada sesuatu tu dalam sanad itu. Dan kalau kita pergi lebih jauh, sebagaimana akan dapat kita lihat dalam komentar seterusnya selepas ini, kita akan nampaklah. Kita akan nampak apa yang disebutkan oleh At-Tabarani itu cukup bermakna. Tapi ulama-ulama yang ahli dalam bidang dia, kadang-kadang dia guna bahasa ringkas gitu ya. Sehingga orang yang tak belajar, dia tidak dapat sesuatu faedah daripadanya. Padahal dia ada isyarat dari situ tu. Ada isyarat tu bila dia kata begini. Teruskan. Muhammad Adib, teruskan. Dengan sanad yang sama juga, Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam Hilyatul Awliya. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, gharib, hadis ganjil. Beliau juga seperti At-Tabarani mengatakan hadis ini termasuk dalam tafarudat Rauh bin Salah. Jadi Abu Nu'aim ni datangnya kemudian lagi daripada At-Tabarani. Dia mengambil hadis ini daripada At-Tabarani juga. Sebab itu saya kata puncanya ialah At-Tabarani. Mungkin di kalangan kita berkata, kenapa imam-imam dahulu ni dia kemukakan hadis-hadis macam ni sehingga jadi kontroversi kemudian. Dah, itu mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka. Itu kita kena ingat gitu. Bukan sengaja dia nak sebarkan hadis dhaif sangat, hadis maudhu' di kalangan umat, tidak. Sebab itu ulama-ulama tak bagi baca sendiri-sendiri kitab-kitab ni tanpa belajar, tanpa berguru. Takut-takut kita tu salah faham lah. Kita tak faham isyarat-isyarat dia. Padahal dia sekadar nak mengumpulkan hadis sebanyak mungkin. Dalam Mu'jam Kabir, bukan main besar yang berapa puluh jilid. Mu'jam Awsat. Dia sekadar nak kemukakan apa yang dia dapat dalam dunia periwayatan hadis. Dan dia akan cerita lah macam di sini. Dia akan cerita sikit sebanyak dia isyarat ni. Isyarat dia cukup bermakna. Tapi kepada orang-orang yang mengerti lah. Jadi Abu Nu'aim juga mengambil daripada ni Tabarani. Kemudian sanadnya samalah, Tabarani ke atas tu. Samalah. Dan dia buat komentar, dia bukan kemukakan saja. Dia dah kata dah gharib. Hadis ni gharib. Gharib ni dengan makna satu, dengan makna dhaif pun boleh, dengan makna hadis ganjil. Pelik ni, suatu yang pelik. Kenapa pelik? Nanti kita akan bincang akan datang. Kenapa dikatakan gharib? Itu satu istilah. Ganjil itu.
Maknanya murid Sufyan Ats-Tsauri ramai. Yang hebat-hebat saja pun berapa ramai. Tapi tak ada pula mereka meriwayatkannya. Hanya Rauh bin Salah ni sahaja yang meriwayat. Ini suatu keganjilan. Ini dikatakan gharib. Dia juga seperti At-Tabarani mengatakan hadis ini termasuk dalam tafarrudat Rauh bin Salah. Tafarrudat dia bersendirian. Tak ada orang lain yang meriwayatkannya. Apa rahsianya? Apa istimewanya Sufyan Ats-Tsauri itu sehingga bagi tahu kepada dia, benda ni sulit sangat ke? Tidak nak diberitahu kepada umum kan? Dah sekarang ni dah semua orang tahu dah pula kan? Jadi apa maksud sebenarnya? Mungkin kita kata begitu. Mungkin kita akan menyalahkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam yang begitu hebat itu. Tapi itu kerana kita tak faham lah, tak mengerti cerita tu. Mungkin Sufyan tak tahu apa pun. Tak tahu apa, guna nama dia saja di sini. Jadi banyak perkara lah yang kita kena perhatikan. Terutamanya apabila sesuatu hadis itu merupakan tafarrudat bagi seseorang perawi. Itu antara benda yang kena perhati. Boleh Muhammad Adib sambung lagi? Boleh. Yang kedua, teruskan. Yang kedua, perawi bermasalah yang terdapat di dalam sanadnya dan menyebabkan ia telah dianggap sebagai hadis mungkar, yakni hadis yang dhaif sangat, ialah Rauh bin Salah. Sebagaimana kata At-Tabarani, Rauh bin Salah bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Sufyan. Hanya dia sahaja daripada sekian ramai anak-anak murid Sufyan meriwayatkannya daripada Sufyan. Soalnya, kenapa anak-anak murid Sufyan yang lain tidak meriwayatkannya? Andai kata ia benar-benar telah diriwayatkan oleh Sufyan, padahal mereka lebih terkenal dan jauh lebih siqah daripada Rauh. Kemana perginya Waqi', Abdul Rahman bin Mahdi, Ahmad bin Yusuf Al-Firyabi, Abu Nu'aim, Ahmad bin Yunus Al-Yarbu'i, dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kenapa mereka tidak meriwayatkannya daripada Sufyan? Atau memang Sufyan tidak mengetahui pun riwayat itu? Bagaimana dia akan meriwayatkannya kepada orang lain? Oleh kerana Rauh telah menyalahi murid utama Sufyan yang sangat masyhur itu, hadis riwayat ini dianggap mungkar. Perawi dhaif meriwayatkan sesuatu menyalahi ataupun sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi lain yang jauh lebih kuat daripadanya. Bukan seorang, ramai pula tu. Hadis itu dikatakan dhaif sangat, mungkar. Jadi ini termasuk dalam hadis yang seperti itulah. Sebab timbul pertanyaan itu, kenapa murid-murid dia yang hebat-hebat tu, yang lebih rapat lagi dengan dia, tak dapat benda ni? Kita jangan ingat imam-imam kita ni, ulama-ulama kita ni seperti imam-imam Syiah menurut gambaran orang-orang Syiah tu. Jangan fikir begitu. Selalu bercakap tu banyak taqiyah, orang kata. Imam-imam kita tidak begitu. Nabi-nabi, sahabat-sahabat lagi lah. Imam-imam hadis ni pun tidak begitu. Dia tak ada nak menyembunyikan. Sembunyikan apa? Benda salah ke? Kalau benda tu ada pengajarannya, ada manfaatnya kepada umat, kenapa disembunyikan? Kalau banyak lagi perkara lain yang tidak dia sembunyikan kepada anak-anak muridnya yang hebat-hebat tu, kenapa yang ni disembunyikan? Itu satu tanya-tanya besar tu. Ini termasuk dalam kaedah dirayah lah ni, macam ni. Iaitu kita tapis riwayat itu dengan menimbulkan macam-macam pertanyaan. Macam tadilah, kenapa begitu? Kita tak boleh kata macam orang Syiah percaya terhadap imam. Mereka itu pun sebenarnya dakwaan mereka, imam-imam mereka tak ada kena-mengena pun. Jadi Ja'far Shadiq contohnya, dia tadi dia cerita macam lain, di belakang dia cerita pula pada salah seorang daripada ramai. Tadi saya cerita tu kepada orang ramai yang sebenarnya gini-gini di belakang. Kalau dalam literature Syiah banyaklah benda-benda macam tu.
Tapi kalau dalam Sunni tak ada. Dia tak ada budaya tu, tak ada. Seorang guru yang hebat macam Sufyan Ats-Tsauri tak akan buat benda macam tu. Bahkan kita mengatakan kalau murid-murid utama dia tak tahu. Contohnya saya sekarang lah, contoh saya sekarang ni. Ni kan, sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta sekalian ni tahu dah saya nak berhenti kan. Baru ni lagi saya cerita. 2 minggu lepas. Jadi kira ni esok yang terakhir lah. Ramai ni tahu ni. Ni anak-anak murid utama lah kiranya yang mengikuti kelas khusus ni. Tiba-tiba ada orang lain pula bercakap. Dia tu jauh-jauh saja. Dia tak ada pun dalam kelas ni. Cuma dia pernah masuk lah kelas saya mana-mana. Dia kata, tak, saya tidak nak berhenti. Nak pakai yang mana? Dia seorang nak pakai yang mana? Kita boleh tanya lah. Macam tu lah. Itulah dirayah. Kaedah dirayah macam tu. Yang mana lebih kita nak percaya? Kalau orang tu orang yang waras, orang yang bijak, dia akan mengutamakan anak-anak murid yang memang dengar sendiri lah. Ramai pula tu. Saya dah sebut dah sebelum ni. Jadi betul lah tu. Tiba-tiba ada orang kata, tak, saya tak kata begitu. Saya nak mengajar tu, dia kata. Nak pakai yang mana? Gitulah. Dia tu pula tak kuat, maklum pula tak kuat tu. Bermasalah. Yang lain-lain ni memang anak murid khusus, anak murid utama. Bijak-bijak pula tu. Rapat pula dengan guru tu. Takkan kita tak mau dengar ya tu. Inilah timbul istilah mungkar tu. Kan hadis mungkar itu hadis yang dhaif sangat. Kalau dhaif sangat, tak boleh nak buat hujah. Macam mana nak kata inilah dalilnya, inilah hujahnya, boleh bertawassul. Macam mana nak boleh kata begitu? Kalau hadis tu dhaif sangat. Untuk fadail, amalan, untuk targhib dan tarhib pun tak boleh kalau hadis tu mungkar sangat. Itu kaedahnya. Kita tahu apa akibatnya. Apabila kita terima sesuatu hadis tu mungkar, apa makna? Apa makna? Tak boleh nak buat untuk kelebihan amalan, untuk nak cerita pasal pahala, apa tak boleh, semua tak boleh. Tak boleh pakai semua. Gitu kaedahnya. Baik. Saya nak, kalau boleh orang lain pula lah baca kan, kita bergili-gili. Yang ketiga ni, siapa pula nak baca? Silakan. Silakan. Saya baca insya-Allah. Siapa ni? Ni Wan Azmi Maulana Sahab. Wan Azmi daripada mana ya? Wan Azmi. Saya dari Qatar. Oh, dari Qatar. Oh, jauh sangat. Silakan. Lama dah ke di Qatar? Saya sini 17 tahun lebih kurang. Oh, lama sangat. Tak apa. Mudah-mudahan diberkati insya-Allah. Silakan. Yang ketiga, sekarang mari kita lihat apa kata para ulama rijal tentang Rauh bin Salah dan hadis yang diriwayatkannya itu. Yang pertama, kata Ibnu Jauzi, Rauh bin Salah bersendirian dalam meriwayatkannya, sedangkan dia terbilang sebagai perawi majhul. Ibnu Adi telah menganggapnya dhaif. Teruskan. Yang kedua, kata Asy-Syaukani di dalam Ad-Durul Al-Nadim fil Ikhlash, kalimat At-Tauhid, hadis Ad-Durrun Nadid fi ikhlasi kalimat At-Tauhid. Panjang sikit nama dia tu. Ad-Duru An-Nadid fi ikhlas kalimati At-Tauhid. Teruskan. Hadis Fatimah bin Asad dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang perawi dhaif. Ini. Rauh bin Salah ya. Di dalam sanadnya ada Rauh bin Salah, seorang perawi dhaif. Yang ketiga, Ahmad bin Abdullah bin Yunus al-Yarbu'i berkata banyak hadis mungkar diriwayatkan daripadanya. Ad-Darul
Al-Daraqutni berkata dia dhaif dalam hadis. Ibnu Makula pula berkata mereka para ulama rijal hadis mendhaifkannya. Teruskan. Yang keempat, Ibnu Mandah berkata dia perawi banyak hadis mungkar. Yang kelima, setelah mengemukakan hadis Rauh bin Haythami berkata ia diriwayatkan Sekejap oleh itu silap bukan Rauh bin Al-Haythami dah. Setelah mengemukakan hadis Rauh di atas, Al-Haythami berkata setelah mengemukakan hadis Rauh di atas, Al-Haythami berkata ia diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Awsat. Di dalam isnadnya ada Rauh bin Salah. Ibnu Hibban dan Al-Hakim mengatakan dia thiqah. Sedangkan padanya ada kedaifan. Sementara perawi-perawinya yang lain pula adalah perawi-perawi sahih. Kata-kata Al-Haythami bahawa sementara perawi-perawinya yang lain pula adalah perawi-perawi sahih dibantah. Sebabnya ialah Ahmad bin Zuqbah itu bukanlah perawi sahih Bukhari mahupun sahih Muslim. Bukan juga dia perawi bagi 4 kitab sunan yang utama. Keempat, kenapa dalam keadaan begitu ramai para ulama rijal mendaifkannya, mentajrihkannya. Ibnu Hibban dan Al-Hakim pula mentakdilkannya. Mereka berdua mengatakan dia thiqah. Apa pula komen ulama hadis terhadap mereka berdua? Setengah orang terpedaya dengan pensiqahan Ibnu Hibban dan Al-Hakim terhadap Rauh. Sedangkan di sisi orang-orang yang ahli dalam bidang hadis, tausiq, pensiqahan, mereka berdua langsung tiada nilainya jika ia bercanggah dengan penilaian orang-orang lain. Hal ini disebabkan mereka berdua terkenal sangat bermudah-mudahan dalam mensiqahkan seorang perawi. Hafiz Al-Iraqi berkata Al-Hakim lebih teruk daripada Ibnu Hibban dalam sifat bermudah-mudahan itu. Lihat Tadrib Al-Rawi jilid 1 muka surat 108, At-Taqyid wal-Idah jilid 1 muka surat 31. Pendapat tokoh-tokoh hadis lain yang mendaifkan Rauh lebih rajih berdasarkan kaedah Al-Jar Maqdum Muqaddamun ala ta'dil. Al-Jah Muqaddamu ala al-Ta'dil. Muqaddamun ala ta'dil. Ya, teruskan. Kritikan terhadap perawi lebih diutamakan daripada pujian. Apalagi kalau jah itu adalah jah mufassar. Telah jelas mufassar. Telah jelas daripada nukilan yang lalu bahawa bukan seorang dua ulama rijal mengatakan Rauh banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Itulah antara sebabnya kenapa Rauh dikatakan dhaif oleh mereka. Riwayat orang seperti Rauh ini jelas mungkarnya dan tidak boleh dijadikan hujah, terutama apabila ia bersendirian dalam periwayatannya. Sekejap. Jadi di sini ada sedikit istilah ni yang digunakan.
Walaupun ada dua orang ni, tokoh ni, kemudian yang datang kemudian tu kalau ada pun mereka bergantung dengan dua orang ni kan. Sebab dua orang ni kata raw itu perawi thiqah. Jadi hadis ni boleh dipakai, tak ada masalah lah. Kata mereka. Mereka beralasan begitulah orang kemudian ni yang nak pakai juga, padahal tahu dah cerita tu tapi nak pakai juga. Mereka ambil bersandar kepada Al-Hakim dan Ibn Hibban. Ibn Hibban itu guru kepada Hakim lagi. Kemudian Hakim tu anak murid dia Baihaqi. Tapi Baihaqi tidak terlibat di sini. Yang terlibatnya ialah Ibn Hibban dan Al-Hakim sahaja. Sedangkan ulama-ulama hadis dah semua dah jelas dah. Kalau Hakim dengan Ibn Hibban ni memang terkenal sebagai mutasahil. Mutasahil ni orang yang bermudah-mudah lah. Kalau kita pemeriksa tu mudah lulus. Bayangkan kalau mudah lulus, tidak objektif, kononnya subjektif lah. Tiba-tiba kita bagi dia periksa, dia kesian kepada pelajar tu. Contohnya, dia pun lulus, padahal tak layak pun, tak betul pun jawab tu. Dah ada syarat dia tulis jawab juga. Jadi kesian. Bayangkan macam mana. Adakah kita nak pakai orang yang macam tu? Sebab itu ulama-ulama tak mahu pakai. Kalau ketat sangat pun, kedekut sangat markah pun tak mahu juga pemeriksa ni. Kalau murah sangat pun tak mahu juga. Yang sederhana tu yang naknya. Tiba-tiba dua orang ni yang menthiqahkan Rawh bin Salah ni terkenal sebagai orang yang mudah melepaskan perawi. Itu kalau periksa. Bayangkan kalau kastad ataupun yang jaga di sempadan mudah-mudah, buat mudah, apa yang boleh berlaku pada sesebuah negara tu? Bahaya. Orang buat masuk senjata, bukan machine gun sahaja, bom apa pun dia lepas. Dia lepas, mudah lepas. Itu akibatnya. Bukan satu perkara lah kalau kita nak buat contoh dalam kehidupan dunia ni. Mudah-mudah. Dia akibatnya buruk lah. Untuk sesebuah negara, untuk apa saja pun sebenarnya. Jadi maklum ni, Hakim ni dengan Ibn Hibban ni, sebab tu kalau saya ambil Ibn Hibban, saya tak ambil Ibn Hibban saja biasanya lah. Saya sertakan orang lain dulu, lepas tu baru dia tu sebagai tambahan. Semata-mata dia kata thiqah, dia seorang saja. Dalam keadaan orang lain tak kata, jangan begitu. Jangan. Kita terkena banyak lah. Sebab dia perawi majhul pun kadang-kadang dia thiqahkan juga. Itu kelemahan dia lah. Kelemahan dia. Itu yang diketahui oleh ulama-ulama hadis. Kata Al-Iraqi, Hafiz Al-Iraqi ni guru kepada Hafiz Ibn Hajar. Dia kata Hakim lebih teruk lagi daripada Ibn Hibban dalam sifat bermudah-mudah tu. Jadi sehingga orang sampai macam oleh kerana banyak sangat benda-benda macam ni, ada maudhu' pun dia kata sahih. Kadang-kadang jadi orang pertikaikan sehingga orang meragui akidah dia tu. Apa dia ni jadi sampai begini? Hakim tu. Itu kadang, cuma saya tidak panjangkan di sini. Kalau nak kira pandangan ulama terhadap mereka berdua ni banyaklah. Jadi sekarang ni kita pakai kaedah lah. Kaedah dalam ulum hadis. Kalau seorang perawi itu ada yang menjarhkannya, mentajrihkannya, yakni mendiskreditkannya, dan ada pula yang bagi kredit kepadanya, ada pula yang memujinya, mengatakan dia bagus, thiqah dan sebagainya. Jadi kita nak utamakan yang pendapat mana? Kalau mengikut kaedah umum, ialah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Itu kaedahnya. Jadi kaedah tu jangan lupa bila kita bincang apa-apa ilmu pun. Jarh diutamakan daripada ta'dil. Sebab gini,
Orang yang kata baik tu dia tengok zahir. Setakat yang dia tahu, dia kata baik lah. Orang yang nak kata orang ni jahat, dia kena tahu dengan betul. Tak boleh tuduh-tuduh gitu. Dan kita maklum, dah ulama-ulama hebat-hebat ni, dia tidak mudah nak kata kepada sesiapa kecuali dia yakin lah, dia tahulah tu. Jadi orang yang tahu perlu diutamakan daripada orang yang tak tahu. Itulah hakikatnya. Orang yang kata orang ni tak bagus, kena berhati-hati dengan dia. Semua kita maklum dia tu bagus. Dia tu orang warak, dia orang takut pada Allah kira-kiranya. Orang bertakwa. Tiba-tiba dia kata begitu. Ada seorang lagi yang kata, dah orang tu bagus. Kita nak pakai yang mana? Dia tu penipu besar tu, scammer tu misalnya gitu. Kalau kita buat muda-muda orang, tolong kita, ingatkan kita supaya kita berwaspada. Kita buat main-main. Kita tak pakai pun dia. Akhirnya kita sendiri jadi mangsa. Sebab tu jangan mudah-mudah. Bila orang dah bagi peringatan begitu tu, perhatilah. Jangan mudah-mudah. Sebab itu, kaedah ni tepat. Al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Setengah-setengah ulama' dia kata, tidak semua jarh itu perlu diutamakan daripada ta'dil. Tidak semua. Ada kalanya, ta'dil diutamakan. Jarh itu baru diutamakan daripada ta'dil apabila jarh itu jarh mufassar. Itu istilah yang saya guna tadi. Jarh mufassar ni disebut. Kenapa kamu kata dia begini-begini? Dia tak bagus ni. Sebab dia begini. Dia bagi sebab. Jarh yang macam tu baru diutamakan daripada ta'dil. Baik, dalam kes Rauh bin Salah ni, jarh itu jarh mufassar ke atau jarh mubham orang panggil? Dia ada dua. Jawabnya jarh mufassar. Apa jarh mufassarnya? Kan tadi kita dah nukilkan berapa pendapat ulama kata dia ni banyak meriwayatkan hadis mungkar. Itu jarh mufassar tu. Itulah illat. Kenapa mereka tak terima dia tu? Sebab dia ni banyak meriwayatkan benda-benda yang mengarut macam tu. Jadi kita kena ambil kira tu. Ini dalam dunia ilmu yang kita belajar dalam ilmu hadis begitulah. Dalam dunia nyata sekarang ni, kita kena nilai dengan penilaian yang sama juga. Penilaian, standard ni yang dibagi ni, cukup besar maknanya untuk kehidupan seharian kita yang masih hidup sekarang ni. Kalau kita tengok orang tu selalu mengaruh, kena beringatlah. Takkan nak pakai dia. Berapa kali dah salah. Jadi kita tahu dah driver tu tak mahir, nak naik juga. Biar dia jadi driver. Berapa kali dah jatuh kita. Nak jatuh lagi. Nasib baiklah kita tak mati. Patah saja. Pada kali yang lain kalau jatuh dalam gaul tu mati, dah tahu dah. Itu jarh mufassar. Kenapa dia ni driver yang kita tak boleh terima? Sebab ada banyak dah bukti dia. Dia tu lesen pun tak ada. Ataupun dia dah ada berapa kali dah aksiden. Tak cermat. Jadi ini mengikut penilaian orang. Itulah orang panggil jarh mufassar. Dia bagi sebab. Dia bagi alasan. Ni skema. Tuduh skema saja. Boleh terima. Bagi alasan. Tujuannya nak menyelamatkan orang lain. Itu tujuannya. Takut jadi mangsa kepada dia ni. Bukan dengan maksud nak menjatuhkan orang, nak mengaibkan dia. Tidak. Apa pasal dia masuk campur cerita hadis ni? Kalau dia tak masuk dalam bab hadis ni, tak kisah orang boleh maafkan dia lah. Boleh biarkan dia. Ikut dia lah. Tapi masalah hadis ni, naik nama dia lah. Tak pasal-pasal. Kalau dia tak campur dalam hal ni, tak adalah orang sebut tak baik dia tu. Kalau kerugian dia, dunia saja. Ni masalahnya melibatkan kerugian akhirat. Akidah. Sebab itu tak boleh main-main. Sebab itu ulama-ulama sanggup kata macam-macam kepada orang-orang macam ni. Pendusta lah, dajjal lah, syaitan lah. Dia kata macam-macam. Sebab apa? Nak suruh orang ni berwaspada lah. Kalau sebut sikit-sikit, kiah-kiah saja, manusia ni kadang-kadang yang cuak itulah. Setengah orang yang peka tu tak apalah. Tapi kalau yang leka ni, terkena pula lah. Cuba tengoklah dalam dunia nyata kita ni, berapa ramai orang yang terkena dengan skema. Tak habis-habis. Ada saja dalam surat khabar. Tak dapat pengajaran juga. Padahal kita kata cukup lah.
Dah tahu dah kan? Kena juga. Lagu macam ni lah manusia. Jadi ulama-ulama tu kenapa mereka tu nampak keras? Padahal mereka tu orang lembut sangat, takut pada Allah. Malam-malam beribadat menangis. Bukannya orang keras hati nak tuduh orang tak sesuai pasal, tidak. Kalau dia kata tak ada sesuatu lah tu. Lambat banget kalau kita ikut, tengok apa yang dia kata, akan nyata. Akan nyata. Itu jar mufassar namanya dalam istilah itu. Jadi telah jelas daripada nukilan-nukilan yang lalu bahawa bukan seorang dua, bukan seorang dua, ramai ulama rijal. Ulama rijal mereka mengkaji tentang perawi-perawi ini. Mereka ikuti satu demi satu, langkah demi langkah perawi-perawi ini. Jadi dia tahu semua tentang sesuatu perawi itu. Sebab itu kita merujuk kepada mereka bila berhadapan dengan sanad ni. Mereka mengatakan Rauh banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Ini cerita. Ini jelas itu sebab apa? Apa masalahnya dia dikatakan dhaif? Ni sebab. Dia banyak meriwayatkan hadis mungkar. Bukan satu dua. Jadi orang-orang yang ahli itu tahu. Itulah antara sebabnya kenapa Rauh dikatakan dhaif oleh mereka. Dan dhaif itu bukan dhaif sikit-sikit. Mungkar lah. Perawi mungkar. Banyak riwayat dia tu bercanggah dengan orang lain. Ataupun yang orang lain tak riwayat. Tiba-tiba dia riwayatkan. Padahal orang lain tu lebih dekat dengan guru. Lebih dipercayai oleh guru. Tiba-tiba dia tu pula. Inilah ciri-ciri hadis mungkar tu. Jadi tidak boleh hadis ini dijadikan hujah. Terutama apabila dia bersendirian dalam meriwayatkannya. Dan jelas sekali seperti Tabarani kata, seperti Abu Nuaim kata, dia memang bersendirian. Tak ada orang lain riwayatkan hadis ni daripada Sufyan. Dia saja. Jadi ini menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Itu sebab dikatakan mungkar. Baik. Seterusnya yang kelima. Saya nak minta orang lain pula lah. Silakan. Siapa pula nak baca ni? Yang kelima. Komentar yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ni siapa? Saya baca boleh mana? Siapa? Ali Hanifah. Ali Hanifah. Silakan. 5. Sesetengah orang beralasan hadis Rauh itu meskipun dhaif, ia masih boleh dipakai dalam bab fadail amalan dan bab targhib atau terhib. Sedangkan tidak ada apa pun di dalamnya yang boleh dikategorikan sebagai fadail amalan atau boleh digunakan untuk targhib dan terhib. Ia hanya berkisar di antara harus atau tidak harus sahaja. Kalau begitu ia berkaitan dengan hukum. Sebagaimana sedia dimaklumi, hadis dhaif sama sekali tidak boleh diguna untuk menentukan apa-apa hukum sekalipun. Ini kadang-kadang orang bermudah-mudah kan nak sebar benda-benda macam ni, nak amal benda-benda ni, dia kata ni tak apa dhaif pun. Kalau kata dhaif pun. Sebab ini bab fadail amal kata dia. Ataupun bab targhib dan tarhib. Baik. Apa kelebihan amalannya di sini? Nak cerita apa kelebihan amalan apa di sini? Tak ada tu. Apa-apa di sini. Kalau kita kata bertawassul dengan hak Nabi yang masih hidup dan yang telah meninggal, adakah itu kelebihan? Siapa yang kata itu kelebihan? Maknanya lebih afdal. Maknanya kalau kita berdoa ni bertawassul begitu. Itu sebenarnya satu keharusan saja kalau ia pun. Ia berkisar di antara harus dan tidak harus. Bahkan ada yang mengatakan tidak harus, ada yang mengatakan harus. Antara dua tu bukan masalah. Ada kelebihan buat begitu. Kalau ada kelebihan, nescaya banyaklah doa-doa dalam Quran itu mestilah disertai dengan tawassul. Sedangkan kebanyakan doa 95% lebih semua tu doa kepada Allah. Tak ada tawassul pun. Tawassul dengan sesiapa pun, dengan Nabi ke, dengan wali ke. Tak ada semua tu. Jadi ini tak ada kena-mengena dengan fadail amalan. Jadi amalan lebih ke? Lebih apa? Mana ada kelebihan ke kalau kita tidur dalam liar lahak tu dulu? Tok guru masuk tidur dulu dalam tu. Lepas tu baru letak mayat. Gitu kan pengajarannya. Siapa buat begitu? Ini khususiah Nabi. Keistimewaan Nabi. Ini banyak perkara dia hadir ni boleh dipertikaikan.
Nabi bercakap dengan orang yang sudah mati, dah dia bercakap. Itu kan sebagai pengajaran. Pengajaran apa tu? Ada kelebihan kau bercakap dengan orang mati. Engkaulah ibuku, sesudah ibuku. Engkaulah begini-begini. Padahal yang dah mati dah. Nak ajar apa kita? Apa pengajaran yang kita dapat daripada dia? Nak ajar bahawa kalau seseorang mati, kita cakap dengan dia. Cakap lagi. Gitu. Apa? Itu fadail ke tu? Itu satu fadail ke tu? Fadail amalan ke tu? Tak ada kena mengenal langsung. Sekarang ni, apa yang tersebut dalam ni berkisar antara harus dengan tidak harus. Berapa ramai yang kata tidak harus? Baik, yang kata harus, harus dengan tidak harus. Bukan bab fadail. Fadail ni kelebihan. Ini bukan masalah lebih atau tidak lebih. Harus ke atau tidak harus? Kalau harus kan hukum 5. Hukum Islam ni ada 5, wajib, haram, apa semua tu, makruh. Itu semua tu, 5 tu harus. Ini hukum. Bila hukum, tak bolehlah nak pakai hadis dhaif. Tak boleh pakai hadis dhaif. Secara mutlak tak boleh. Kalau berkait dengan hukum. Sekarang ni kita nak kata harus, boleh buat begitu. Harus tu hukum. Boleh. Sekarang ni orang yang kata ada tawassul, dia bukan kata ini memang lebihlah tawassul. Fadilat. Lebih afdal. Kalau kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan sesiapalah. Tak ada siapa pun kata begitu. Paling tinggi mereka kata harus saja. Kalau harus itu hukum. Sebab itu tak boleh. Kalau hukum, tak boleh hadis macam ni. Apalagi hadis yang dhaif sangat pula. Baik. Teruskan. Siapa tadi? Ali Hanifah. Teruskan. 6. Kalaulah bertawassul dengan hak Nabi-Nabi yang sudah meninggal dunia itu memang disyariatkan dalam Islam, tentulah para sahabat telah mengamalkannya. Malah merekalah yang mula-mula sekali akan mengamalkannya. Terbukti bahawa mereka semua tidak pernah melakukannya. Tidak pernah juga ia dilakukan oleh mana-mana ulama mutaqaddimin atau imam-imam mujtahidin. Semua mereka bahkan melarang daripadanya. Imam Abu Hanifah dan 2 orang murid utamanya menurut apa yang dinukilkan oleh Az-Zahabi di dalam syarah Az-Zabidi. Oleh Az-Zabidi di dalam syarah Ihya Ulumuddin juzuk 2 muka surat 285 sebagai contohnya melarang seseorang berkata dalam doanya, aku memohon kepadamu dengan hak si fulan, atau dengan hak para nabi dan rasulmu, atau dengan hak al-baitil haram, atau al-mash'ar al-haram, dan sebagainya. Kerana tidak ada sesiapa pun mempunyai hak terhadap Allah. Itu kata Imam Abu Hanifah dan 2 orang murid utamanya, ini Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka kata begitu. Ulama-ulama lain pun begitu. Ini sebagai contoh saja saya kemukakan ni. Sebagai contoh. Bukan nak suruh, melarang ada. Bahkan Imam Abu Hanifah kata kalau berdoa dengan Allah lah, minta dengan dia lah. Dengan nama dia, dengan sifat dia. Begitu. Itulah tawassul yang betul. Kalau macam ni, dah tawassul dengan hak. Seseorang yang Nabi itu ada hak terhadap Allah yang boleh dituntut. Sebab Nabi ni telah berkhidmat untuk agama Allah, kira-kiranya dia sudah dapat banyaklah pahala ataupun ganjaran daripada Allah, kira-kiranya ada hak terhadap Allah. Allah akan meraihlah kira-kiranya kepada Nabi itu sebab telah berjasa, dan banyak menolong Allah kira-kiranya. Itu salah kalau macam tu. Tak ada hak sesiapa pun terhadap Allah. Walaupun dia buat macam mana pun, itu tanggungjawab dia, bukan hak. Tiba-tiba kita kata dah hak Nabi dan Rasul pula. Tak boleh. Itu dilarang. Kalau Imam Mujtahid, jangan kira dia yang kemudian. Kalau ulama mutaakhirin itu ada lah. Sebab itu saya sebut ulama mutaqaddimin. Imam-imam mujtahidin ada? Tak ada yang membenarkan perbuatan seperti itu. Jadi ini semua menunjukkan bahawa benda ni memang tidak wujud. Asalnya dalam agama.
Tidak pernah disyariatkan. Kalau disyariatkan, nescaya semua mereka tahu. Dan mereka lah yang akan mula-mula sekali mengamalkannya. Terbukti mereka tidak ada mengamalkan, malah melarang. Ni yang ketujuh ni, kalau boleh orang lain pula. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Saya sambung Maulana. Siapa ni? Ramli. Ramli, silakan Ramli. Nombor 7. Banyak terdapat perkara pelik dalam riwayat Rauh itu. Antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam lahat kubur Fatimah binti Asad dan berbaring di dalamnya. Ini adalah satu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda untuk sesiapa pun selain beliau. Jika peristiwa itu benar-benar telah berlaku, tentulah ramai sahabat mengetahuinya lalu mereka meriwayatkannya. Dan banyaklah pula hadis-hadis yang sahih tentangnya. Tetapi sayang, tidak ada satu pun hadis sahih tentangnya. Yang ada hanyalah hadis mungkar seperti telah anda lihat pada contoh keempat di atas. Ni kalau kita nak tengok perkara pelik, bukan itu saja. Sepatutnya perkara pelik, benda yang Nabi tak buat, dia jadi heboh lah. Di kalangan sahabat tu mesti antara sesama mereka tu bercerita kepada satu sama lain. Kalau tak tengok sendiri pun, dia dengar daripada sahabat lain cerita sebab benda pelik ni. Tak pernah Nabi buat begini. Tapi kenapa tidak ada orang lain yang tahu pasal ni? Kenapa? Itu dia. Terutamanya bahagian yang kita bincangkan ini lah. Berkenaan dengan tajuk kita ni, usul kita ni, iaitu bertawassul dengan hak orang yang telah mati. Tak kira lah dia Nabi ke, Rasul ke, Wali ke atau siapa. Kalau yang lain-lain tu lagilah jauh untuk dapat diterima. Nabi dan Rasul pun tak ada. Kalau ada, mestilah dibuat oleh sahabat-sahabat. Dan tersebar dengan meluaslah cerita tu. Kalau ada di antara mereka yang tak melihat sendiri pun, dengan mata kepalanya, dia akan dengar cerita macam ni. Sahabat-sahabat tak akan diam. Kalau benda-benda lain yang kecil-kecil pun dia cerita, apatah lagi kalau benda pelik macam ni. Ni kita kata satu perkara yang pelik. Lagi banyak lagi perkara yang pelik. Antaranya Nabi bercakap dengan dia, tu yang saya sebut tadi. Bila pergi tu duduk dekat kepala, duduk bercakap. Itu cara macam orang yang sudah hilang akal tu macam tu. Duduk bercakap dengan orang mati. Kalau kita andaikan itu khususiah Nabi lah. Ya boleh lah khususiah Nabi. Tapi apa pelajarannya untuk kita? Dah kita tak boleh amal benda macam tu. Dan takkan kita nak amal. Innaka la tusmi'ul mauta. Tuhan dah kata dah, kamu tidak dapat perdengarkan kepada orang mati. Tak dapat mendengar kepada orang, memang dia tak dengar, sia-sia lah bercakap. Begitu. Jadi kenapa pula Nabi nak bercakap dengan dia pula? Kalau kita katalah, oh itu khususiah Nabi, tak apalah untuk dia. Tapi apa faedahnya untuk kita? Apa faedahnya untuk kita? Kalau macam tu banyaklah yang khususiah. Yang tidur dalam lahat tu pun khususiah jugalah kita kata. Kalau betul lah masalahnya hadis ni tidak sahih dah. Kalau sahih, mungkin akan dianggap itu khususiah Nabi pula. Orang lain tidak. Baik. Yang ke-8, teruskan. Siapa tadi? Ramli. Ramli daripada mana dah Ramli? Negeri Sembilan, Maulana. Ya, Negeri Sembilan. Silakan. Nombor 8. Ya. Tidak pernah ada seorang pun sahabat berdasarkan hadis yang sahih bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada nabi dan rasul yang lain setelah mereka meninggal. Setelah mereka meninggal dunia dan berada di alam barzah, tidak pernah ada seorang pun daripada mereka bertawassul dengan zat, pangkat, hak, maqam atau doa mereka sekalipun setelah mereka wafat. Demikian juga tidak pernah dinukilkan dengan nukilan yang sahih daripada sesiapa pun dari kalangan imam mujtahidin bertawassul dengan para nabi dan rasul setelah kewafatan mereka, apalagi bertawassul dengan para wali yang telah meninggal dunia.
Jadi tawasul dengan doa sekalipun. Mana kita pergi dekat kubur ataupun minta Nabi berdoa untuk kita, tak pernah ada. Tak pernah ada dilakukan salaf dahulu. Dan tak pernah ada dalam hadis yang sahih. Mana-mana sahabat ada melakukan begitu. Tiba-tiba kalau kita buat, kita ambil daripada mana benda ni? Siapa yang cerita kepada kita? Kalau dah benda ni berguna, ada manfaatnya, boleh, tentu dibuat oleh sahabat. Terbukti mereka tak ada buat. Kalau nak cari yang sahih tak ada. Kalau nak cari yang dhaif sangat, yang maudhu' ada. Tapi adakah yang tu kita nak pakai? Ni yang kita duk bincang sekarang ni, yang dhaif lah. Yang maudhu'. Yang kita duk bincang semua-semua ni. Itu tak boleh pakai. Yang sahih, mana ada sesiapa? Seorang pun tak ada nak buktikan dengan Rasul yang telah mati. Walaupun kita kata untuk mereka doakan kita, tak ada. Soal kita kata tu, kalau kita pergi ke kubur dia dalam hadis kata ada dia jawab tu, itu bukan khusus dengan dia, orang lain pun jawab. Kalau kita pergi kubur bagi salam, dijawab. Allah SWT bagi setakat tu lah. Kenapa kita lebih-lebih lagi? Itu perkara gaib. Tak boleh tambah-tambah, tukuk tambah. Tak boleh. Sekadar tu lah, sekadar yang Nabi cerita kepada kita, kita terima. Lebih daripada tu jangan. Dia akan melarat, tak ada hujungnya. Tak tahu nak hujung di mana. Sebab itu jangan cari benda-benda macam ni. Begitu juga dengan nukilan yang sahih daripada sesiapa pun dari kalangan imam mujtahidin yang besar-besar di peringkat awal dahulu. Kebanyakan mereka di zaman salaf. Adakah pernah bertawasul dengan para nabi dan rasul setelah kewafatan? Tak ada. Sebab itulah di zaman Sayyidina Umar pun, bila kemarau berlaku, nak minta hujan, Sayyidina Umar tak minta, tak ajak sahabat-sahabat tu minta dengan Rasulullah yang telah meninggal. Sebaliknya, pergi panggil Abbas untuk dia buat kepala nak berdoa. Panggil Abbas, sebab Abbas masih hidup. Kita kata kalau boleh bertawasul dengan Nabi setelah dia wafat. Sebab orang yang terima tu dia kata, kalau kita kata lepas Nabi meninggal dunia, kita tak boleh bertawasul dengan pangkat dia, kedudukan dia. Seseolah kita mengatakan Nabi ni hanya Nabi semasa hidup. Kedudukan dia mulia di sisi Allah semasa hidup. Lepas mati tidak begitu. Dia itu andaian yang dia buat sendiri. Tak ada siapa pun kata begitu. Orang yang kata tak boleh bertawasul pun tetap mengatakan dia tetap Nabi walaupun dia mati. Cumanya tidak ada contoh diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh sahabat selepas dia mati itu pergi minta dengan dia. Itu tidak ada contoh. Dalam perkara-perkara seperti ini tak boleh kita mana-mana, kata mana-mana tak boleh. Dengan mengatakan kalau kita tak mahu minta, seseolahnya semasa hidup kita minta dengan dia. Biar dia berdoa untuk kita. Selepas mati, sebab ada dalam hadis kata Nabi itu tidak mati. Tak mati macam mana? Dalam Quran kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau pun mati, mereka pun mati. Apa nama ni? Afa imitta fahumul khalidun. Kalau engkau mati, adakah mereka akan kekal? Semua tak ada kekal, mati. Bila mati hukumnya berbeza. Kalau hidup, masih hidup, maknanya boleh jadi sahabat Nabi lagi lah. Bukan selepas Nabi. Selepas Nabi mati. Kalau bertemu misalnya dalam yaqazah, apa tu? Dan Nabi betul Nabi dia hidup. Habis terganggu, rosak jadi sistem-sistem yang ada. Terganggu semua. Sebab itu tak boleh. Tak pernah mereka buat. Setengah-setengah itu dia kata, minta dengan Abbas tu untuk menunjukkan bertawasul dengan orang lain pun boleh. Sebab itulah ulama mengatakan, kata mereka, boleh bertawasul dengan selain daripada Nabi. Selain daripada Nabi siapa? Wali-wali lah. Contohnya Abbas itu. Tak boleh kita kata begitu. Berapa kali berlaku, bukan kes tu saja, banyak lagi kes lain. Kegawatan lain, tapi tak pernah mereka minta dengan Nabi. Kalaulah dengan Nabi tu boleh lagi diminta supaya dia berdoa walaupun selepas dia mati, tentu sahabat-sahabat tak tinggal Nabi. Kenapa mereka tak pernah minta dengan Nabi? Apabila berlaku apa-apa kemuskilan, apa-apa kerumitan,
di kalangan mereka tak pernah mereka pergi ataupun minta. Kita dah bincang dah hadis sahabat yang buta tu. Itu semasa Nabi hidup. Lain. Dan Nabi berdoa untuk dia. Itu boleh. Kita dah bincang dah sebelum ni. Itu cerita lain. Ini cerita selepas mati. Kalau semasa hidup pun kata boleh minta dengan Nabi. Bukan boleh minta semua perkara. Minta dia bagi rezeki. Tak boleh. Tak ada siapa pun yang pergi minta dengan Nabi supaya Nabi bagi rezeki. Supaya Nabi bagi anak lelaki. Supaya Nabi bagi panjang umur. Anak Nabi sendiri pun mati kecil-kecil lagi. Dia tak boleh buat apa. Sebab itu kita kena faham dengan baik cerita ni. Terutamanya sekarang ni beria sangat setengah-setengah pihak tu nak popularkan tawassul ni. Sehingga mereka menolak tauhid 3 tu. Apa alasannya? Tauhid 3 ni sebenarnya nak tekan tawassul ni seseolahnya. Padahal tak ada kena-mengena pun. Memang perbuatan itu paling tidak boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Kalau tidak syirik yang jelas pun. Kalau pergi minta terus tu, sekarang ni dah sampai ke peringkat tu, pergi minta terus dengan Tok Wali tu. Benda-benda yang semasa hidup pun dia tak boleh buat. Dengan dakwaan, Tuhan bagi kuasa pula kepada dia selepas mati. Dia dapat kelebihan, dia dapat lagi keistimewaan yang dia tidak dapat semasa hidup. Itu dah jadi syirik tu, jelas tu kalau macam tu. Jadi inilah yang berlaku. Sebab itu kita perlu faham betul-betul cerita ni. Terutama sekarang ni, cuba dihidupkan. Padahal benda ni telah ditentang, ditolak dah sekian lama oleh ulama-ulama kita. Dan hadis yang dijadikan alasan oleh mereka itu sebenarnya tak ada satu pun yang sahih. Walaupun didakwa sahih. Dibahas dah, orang dah bahas dah. Tak ada yang sahih. Jadi benda-benda macam ni, kalau orang alim yang bertanggungjawab, dia tak akan bermudah-mudah. Sebab ini sesoalannya bukan pintu kepada kesyirikan. Di zaman orang jahil, orang tak tahu banyak tentang agama ni, tiba-tiba kita banyak lagi benda lain yang boleh dibincang, boleh disebarluaskan, diajarkan. Kenapa benda ni pula yang dia nak diajar macam benda penting pula? Sesoalannya kalau tak ada ini, tidak ahli sunnah sesoalannya. Ni dah rosak. Banyak nilai-nilai agama telah dirosakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Begitu. Jadi itulah tentang tawassul. Saya bagi 4 contoh supaya merangkumi. Tawassul dengan zat Nabi, tawassul dengan jah Nabi, tawassul dengan orang semasa hidup, masa hidup, tawassul dengan selepas mati, semua ada. Tak ada satu pun yang sahih. Yang dikatakan tawassul semasa Nabi hidup, orang yang buta tu, itu tawassul yang dibenarkan pun memang boleh. Dia pergi minta Nabi berdoa untuknya. Itu memang boleh lah. Semasa Nabi hidup cerita tu. Bukan selepas Nabi wafat. Kalau selepas Nabi wafat, tak ada contoh. Tak ada riwayat. Kalau perkara diboleh dan dilakukan oleh sahabat, mesti dah ada riwayat. Itulah, setakat itulah perbincangan kita hari ini. Dan untuk memantapkan lagi kefahaman berhubung dengan istighatsah dan tawassul ini, baca balik. Kalau perlu bincang balik yang kita telah belajar sebelum ni, banyak dah tu. Semak balik, insya-Allah kita akan dapat memahaminya dengan baik, insya-Allah. Jadi setakat itulah untuk hari ini. Cuma kalau ada apa-apa kemusykilan, setengah-setengah tu saya tengoklah kadang-kadang geli hati juga. Saya pun senyum sendiri. Ustaz-ustaz yang bercakap pasal ni kan, dia sendiri pun tak tahu beza antara istighatsah dengan tawassul. Daripada dia bercakap tu kita nampak dia tak faham ni. Dia ingat istighatsah dengan, dia kata istighatsah tak boleh. Orang yang mengatakan istighatsah ni tak boleh, itu tidak ahli sunnah. Tuduh macam-macam tuduhan. Nampak sekali dia tak faham antara istighatsah dengan tawassul. Dan tawassul tu dia ingat boleh semua, ikut macam mana.
Tawasul ada yang dibolehkan. Semua sepakat, semua terima. Ada yang tidak dibolehkan, ada yang haram. Jadi benda yang macam ni kan, yang tidak jelas kita nak bawa kepada masyarakat awam, yang ini sebenarnya mendedahkan mereka kepada fitnah sebenarnya. Satu perkara yang tak perlu. Dalam berapa banyak doa-doa yang diajarkan dalam Quran, dalam hadis, tak ada sebut pun tawasul. Itulah doa yang sebenarnya. Kalau ada pun hanya sekadar keharusan sahaja. Misalnya, tak bolehkah kita berdoa sendiri? Tentu boleh. Tapi kalau kita nak minta orang lain berdoa untuk kita, boleh? Boleh. Sekadar boleh, itu ya. Bukanlah makna, jadi kita sentiasa bertawasul dengan dia lah. Kita tak payah minta sendiri. Kita minta dia doa. Begitukah yang dianjurkan oleh agama? Tentu sekali agama menganjurkan kita sendiri tu. Lebih daripada orang lain kena buat sendiri. Lepas tu kalau nak minta orang lain doa ke, tok guru ke orang alim doa, bolehlah. Tapi semasa dia hidup. Itu pun dalam perkara yang dia boleh. Bolehlah minta tolong dengan dia. Nak tawasul boleh dengan dia. Dia minta dengan Allah. Perkara yang dia sendiri pun tak boleh. Boleh. Sebagaimana kita sendiri pun boleh. Ya Allah, bagilah anak lelaki kepada saya. Misalnya. Boleh. Kita nak minta orang lain tolong minta untuk kita. Orang tu tak boleh bagi anak lelaki ke bagi rezeki. Dia minta dengan Allah. Okey. Itu tawasul yang boleh. Tawasul yang harus. Yang dibolehkan. Tapi sekarang ni masalah pergi minta terus ni. Istighathah. Dia tak tahu beza antara istighathah dengan tawasul. Jadi saya harap kalau saya mau balik, baca balik, kaji balik, bincang balik apa yang telah saya kemukakan melalui beberapa usul terakhir ni, insya-Allah akan jelas kepada kita satu perbezaan di antara istighathah dengan tawasul. Yang kedua, kita dapat tahu tawasul yang sunni, tawasul yang mengikut sunnah, tak salah. Semua terima. Dan tawasul bid'i, tawasul yang bid'ah. Baru kita boleh tahu bila baca dengan betul, insya-Allah. Ada apa-apa kemuskilan ke? Untuk yang ni dan yang tadi, kalau ada silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi? Ada apa-apa? Maulana. Ya. Maulana. Ya. Diam sikit. Maulana ada perancangan tak nak keluarkan jilid kedua usul dirayah? InsyaAllah. Sekarang ni pun kita berapa muka surat dah kan? Banyak muka surat dah ni. Ini kalau kita tengok 463 muka surat dah ni. Memang ada rancangan lah. Sebenarnya dalam rancangan saya yang dekatnya sebenarnya yang sudah saya sebut baru ni kan 90% tu 4 usul tafsir, ilal Tirmizi, Sunan Tirmizi jilid pertama, insya-Allah akan keluar tak lama lagi. Sebab yang kita tu Tirmizi besok kita belajar Tirmizi. Itu tu saya rasa 500 muka surat lebih lah. Itu dia. Mana kalau nak buat jilid pertama, apabila ada tokoh tambah di sana sini banyak lah, dia dah jadi hampir 700 muka surat dah tu. Itu ada 2, 3, 4 qawaid tafsir, satu lagi 90%. Itulah yang saya nak siapkan dahulu, insya-Allah. Mana satu daripadanya kita akan utamakanlah dalam jadual saya, insya-Allah. Seperti saya sudah sebut, dan semua insya-Allah akan dijadikan buku. Termasuk yang ni sebagai sambungan kepada usul dirayah yang pertama tu kan, itu sudah dicetak dah. Ya. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arsyad, sihat kau Arsyad? Alhamdulillah. Ya. Maulana sihat kan? Alhamdulillah, tak ada apa. Alhamdulillah, sihat. Saya nak tanya pasal usul ni. Ya. Mengenai nota nombor 5 yang baru baca sekejap tadi lah. Ya. Saya nak minta kebenaran daripada Maulana lah. Sebab dalam nota ni saya nak tambah sikit sebab saya nak share sebahagian pada nota ni untuk kefahaman saya sendiri lah. Macam dalam nota ni ada yang
ditulis ia hanya berkisar di antara harus atau tidak harus saja mengenai qadai amal tu kan. Dan lepas tu lepas pada itu kalau begitu ia berkaitan dengan hukum. Jadi macam saya ada keliru sikit. Jadi macam mana kalau saya nak tambah, saya tulis dekat sini, kalau dianggap begitu ia berkaitan dengan hukum pula. Maknanya untuk kesamaan saya lah. Boleh tak kalau saya nak ubah macam tu dan saya nak sharekan? Boleh. Betul. Macam betul. Okey, terima kasih Maulana. Ada lagi yang lain, silakan. Yang tadi pun termasuklah. Biasa kita letak dua-dua tu. Untuk dua-dua di akhir. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni nak tanya dalam tabakat kitab hadis ni, kitab mana hak banyak kita katakan hadis maudhu' dan hadis dhaif jiddan? Dia tabakat yang bawah-bawah lah. Tabakat yang keempat, yang kelima tu banyak lah. Ya. Macam ni hadis Tabarani sebab dia kitab besar juga kan. Lagi banyak kandungan dia tu sebab tu banyak. Tapi jangan pula kita bersangka buruk dengan pengarang dia. Pengarang dia tu dia hanya melaksanakan tanggungjawab. Dia menghimpunkan hadis dan menyampaikan. Itu pun dengan penuh tanggungjawab. Dia bagi sanad tu. Jadi orang-orang yang mahir, yang mengerti, dia akan faham. Dia tahu guna dia tu. Jadi tidak jadi masalah kalau ada ulama-ulama buat begitu. Mereka telah buat kerja mereka. Macam beginilah kalau kita kata ikan yang kita makan. Ada ikan yang tak ada tulang. Budak-budak boleh makan. Tapi ada ikan yang ada tulang. Tulang tu pula keras pula. Ada yang banyak pula tulang, susah nak makan. Jadi budak-budak tak boleh makan. Orang tua boleh lah. Ataupun diperisi dulu. Kata, dibuang-buang dulu. Macam itulah hadis pun begitu. Jadi kita nak buat macam mana jenis ikan macam tu. Tapi sedap isi dia. Ikan terbuk tu misalnya. Sedap isi dia. Apa yang kita tidak dapat rasa macam tu daripada ikan lain. Dia ada keistimewaan dia. Gitulah kita kena anggap kitab-kitab hadis ni. Sebab masing-masing ada peranan, ada maksud tersendiri dalam menyusun sesebuah kitab hadis tu. Bukan semuanya beriltizam untuk mengeluarkan hadis sahih yang tinggi tahap kesahihan seperti Bukhari. Kalau macam tu jadi sama lah pula. Tak ada kelainan, tak ada kepelbagaian lah dalam penyusunan kitab-kitab hadis tu. Jadi semua ini menjadikan kepelbagaian sebenarnya jadi cantik. Tapi kepada orang yang pandai guna. Semua boleh guna. Yang tulang banyak macam mana pun orang boleh guna. Tengok orang kita kan, ubi gandum kan. Ubi gandum tu mabuk kalau tak kena raya. Jering tu. Orang kampung kita kan dia rebuh tu. Tak kena raya tu kapik tu orang tua kata. Kan? Tapi kalau orang yang pandai, dia pandai proses. Tak ada jadi masalah. Begitulah juga dengan hadis-hadis ni pun sama juga. Masalahnya orang-orang yang tak pandai tu dia nak guna. Seperti orang pandai, itu masalahnya. Padahal untuk orang-orang seperti dia tu cukuplah hadis-hadis yang dah terkenal, dia akui sebagai kitab yang sahih macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cukup itu. Itu pun tak habis dah nak guna. Jadi cuba kita tengok macam cerita ni. Dia dalam kitab Mu'jam Tabarani. Kitab-kitab bukan kitab masyhur tu. Bukan kitab yang digunakan oleh orang awam. Tetapi apa yang terkandung dalam riwayat itu bila dibawa oleh orang sebagai hujah dalam masyarakat, dia sampai juga kepada orang ramai. Itu sebab jadi suatu keperluan menceritakan kedudukannya tu. Supaya masyarakat ni tidak tertipu. Sebagaimana orang-orang yang bawa tu kalau kita sangka baiklah terhadap mereka. Husnul zan kita kata. Maksud dia baik. Dia tak faham. Dia tak faham. Tapi dia tak sedar diri dia tu. Dia telah bawa benda yang bahaya kepada orang ramai. Dia telah bagi kepada anak dia sesuatu yang tidak layak diberikan. Anak dia baru layak makan pisang. Makan nesto. Dia dah bagi nasi biryani. Tak kena lah macam tu. Walaupun nasi biryani tu pun makanan juga. Tapi bukan untuk bayi tu. Itulah. Hadis kita hadis pun sama.
Begitulah. Silakan. Yang lain lagi ada? Ada apa-apa kemuskilan lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni Aziz Ghazali. Ya, Aziz. Oh, Aziz. Sihat Aziz? Ya, sihat. Alhamdulillah. Maulana sihat Alhamdulillah. Ya. Silakan. Ini sebab kita ni tajuk ni menarik kan, pasal tawasul kan. Ya, ya. Kena pula sekarang ni, yalah kan, yang ada beria nak bertawasul macam-macam. Ya, ya, ya. Jadi boleh tak Maulana terang secara prinsip je lah, terang semula kan, untuk rujukan kami kan dan orang lain ni. Apa prinsip ataupun bezanya tawasul dengan istighatsah? Dan keduanya tawasul yang sunnah dan tawasul yang bid'ah. Kalau minta tolonglah. Maulana bagi pencerahan sikit kan. Sebenarnya kita dah bagi dah. Sebelum ni dua usul dah tu. Panjang dah bincang. Kalau dari segi hujah lah. Cuma kalau dari segi nak maklumat selapis tu, asas tu boleh saya cerita dengan rekasnya. Istighatsah maksudnya minta dengan seseorang, minta terus dengan dia. Terutamanya dalam istilahnya minta apa dalam keadaan kegawatan, dalam kita kesempitan, dalam kita betul-betul tertekan. Bukan minta misalnya buat mari buku tu sini, bukan minta macam tu orang panggil istighatsah. Dari segi istilahnya, istighatsah ni misalnya kita lemah, kita lemas, kita minta orang tolong, itu baru istighatsah. Jadi istighatsah ni minta tolong macam tu dengan orang yang masih hidup dan dalam perkara yang mampu dia lakukan. Kira-kiranya manusia mampu. Mungkin dia tidak mampu, tak kira, tapi manusia boleh ada yang misalnya kita lemah, kita minta tolong dengan dia. Kita tidak minta tolong dengan Tuhan Allah terus kan. Kita minta tolong dengan dia. Rupa-rupanya dia tak pandai berenang, nak tolong macam mana kita? Tapi kira-kiranya berenang tu boleh ramai orang yang pandai. Begitu. Mana dalam kemampuan manusia lagi benda tu. Jadi boleh kita minta tolong macam tu. Minta tolong doktor, apa nama ni, kaki kita patah dan sebagainya. Itu istighatsah. Boleh dengan orang yang masih hidup dan benda yang boleh dia tolong, dia buat untuk kita. Untuk diri dia sendiri pun dia boleh. Tapi untuk kita minta dengan seseorang, dengan Nabi sekalipun, murah rezeki, minta dapat anak lelaki atau perempuan, minta panjang umur, minta, itu tak boleh. Itu kuasa Allah saja. Kalau kita nak minta, kena minta dengan Allah benda macam tu. Dengan Nabi pun, semasa dia hidup pun tak boleh. Apatah lagi selepas dia mati. Apa lagi orang lain, wali-wali ke yang didakwa wali itu tak tahu lagi wali ke tidak. Dakwaan saja. Kita pergi ke kubur dia dah mati, kita minta terus dengan dia. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, aku nak begini-begini, tolonglah aku. Itu istighatsah. Yang haram memang tak boleh. Memang haram. Kalau orang kata boleh, teruklah tu. Masalah sekarang ni, istighatsah yang macam tu pun dikatakan ahli sunnah. Orang yang tak terima macam tu bukan ahli sunnah. Tidak usah. Punah teruk dia ni. Jadi istighatsah tu dengan orang mati lagilah tak boleh. Dengan nabi-nabi, nabi kita sendiri. Sahabat tak ada buat selepas dia meninggal. Sampai semasa dia hidup ada. Sahabat minta tolong dengan Nabi. Benda yang mampu dia buat lah. Kalau dia tidak mampu buat, sahabat minta tolong, dia doakan. Itu ada. Itu ada. Boleh. Sebagaimana kita sendiri. Kalau katakanlah kita buta, kita minta Allah bagi kita celik. Atau kita minta Nabi mendoakan untuk kita kepada Allah. Itu boleh. Itu tawassul namanya. Itu tawassul. Melalui dia. Kalau tidak melalui, itu tidak tawassul. Kalau melalui, itu tawassul. Kita bukan minta dengan dia supaya bagi kita celik. Tak. Kita minta dia berdoa kepada Allah. Itu tawassul. Adapun istighatsah tadi tidak. Minta terus dengan dia. Seolahnya benda tu ada dalam kocek dia. Gitu. Jadi tawassul ini, biasanya orang minta benda-benda yang suka-suka lah. Takkanlah
nak bertawasul ni benda-benda yang remeh-temeh kan. Itu yang jadi masalahnya, yang dia boleh jadi rosak akidah apa tu. Sebab dia jadi keliru. Jadi tawasul ni ada yang boleh tu yang kita dah sebut dah, saya pun dah sebut dah dalam nota kita ni tiga tawasul. Iaitu tawasul dengan amal soleh kita, tawasul dengan doa orang soleh, dan tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini memang boleh. Tak ada khilaf, siapa pun terima ni. Yang dituduh sebagai Wahabi betul, semua terima. Tak ada yang tak terima tawasul macam ni. Yang orang tak terima tu istighasah. Istighasah ni minta terus. Kalau masa hidup, benda yang dia tu tidak mampu bagi, tidak mampu buat, bukan urusan dia, bukan bidang kuasa dia. Itu hak Allah semata-mata. Minta dengan dia. Itu istighasah. Sama ada ketika hidup atau selepas mati. Tak boleh. Yang boleh kalau benda tu dia mampu buat. Sepatutnya dia boleh buat. Macam saya sebut tadi, dia tak pandai berenang, dia nak tolong macam mana orang lemah. Itu kita tak tahulah dia tu tak pandai. Tapi kita minta tolong dengan dia sebab kita tak tahu. Sebab yang kita tahu ada juga berapa ramai orang yang boleh berenang, boleh tolong. Jadi itu masih lagi boleh minta tolong benda macam tu. Kalau kita nak minta tolong dengan Allah, tak boleh. Ya Allah, tolonglah aku lemah. Boleh. Minta tolong dengan Allah terus. Tapi tidak salah kita minta dengan manusia. Tidak salah. Dalam perkara-perkara macam tu. Yang tak boleh ni, di luar bidang kuasa dia. Di luar bidang kuasa dia, saya dah bagilah contoh-contoh tadi begitu. Tawasul tadi, yang boleh 3. Selain daripada tu, tak boleh. Boleh minta orang tu berdoa untuk kita sementara dia hidup. Kalau dia mati, tak boleh. Tak boleh. Nabi sekalipun. Kita kata, kenapa tak boleh? Tak ada contoh lah. Sahabat-sahabat tak buat macam tu. Itu salah satu pegangan kita, keistimewaannya, kita ni boleh selamat daripada kesesatan ataupun terpesong apabila kita jadikan salaf. Khususnya sahabat. Ada buat ke tidak benda tu? Mereka tu kan ramai, seorang dua orang ada buat ke tidak? Tak ada. Bila tak ada, maknanya tidak disyariatkan lah. Tidak disyariatkan, kita tak buat juga. Itulah keluar daripada agama lah tu macam tu. Tak kena lah. Sebab itu dia boleh jadi macam-macam, berlaku penyelewengan, kesesatan. Sebab dah lari daripada prinsip. Tidak kita beradab ma ana alaihi wa ashabi. Tak ada. Jalan aku, pegangan aku dan jalan yang diikuti sahabatku. Sahabat ada buat ke tidak? Sebab itu kita kena jadikan ini sebagai prinsip. Orang yang banyak terpesong kan, dia tidak jadikan ini sebagai prinsip. Dia mudah-mudah. Ikutlah sahabat tak ada buat apa salahnya. Kita nak buat. Orang yang selamat ialah yang selalu letakkan di situ. Sahabat ada buat ke tidak benda ni? Kalau benda dunia lain cerita. Sahabat pakai ke tidak lampu suluh? Tak payah tanya tu. Itu bukan termasuk dalam urusan agama. Kalau urusan agama, sebab Nabi dah kata dah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Makna dalam urusan kita, urusan agama yang Nabi bawa. Bukan urusan dunia. Setengah-setengah orang tu dia campur bau tak, sebab tak faham tadilah. Sebab tak faham. Dia ingat itu bid'ah. Juga pakai lampu suluh ke misalnya, pakai mikrofon ke, pakai laptop ni ke, itu situ pergi. Silap jauh lah. Ini sebab tak faham sebenarnya. Jadi tawasul tadi 3. Selain daripada itu memang tak boleh. Bid'i lah. Semua tawasul bid'i. Secara ringkas lah tu. Secara ringkas. Kalau nak bahas tentang hujah-hujah dia, kita telah bahas, kita telah bincang dah. Semua hujah-hujah yang menjadi pegangan orang yang membolehkannya. Beria-ria sangat. Mengatakan ini alamat ahli sunnah kononnya. Itu kita dah bincang dah. Alhamdulillah. Ya, ada lagi silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tertinggal satu Maulana. Boleh ke? Ya.
Nak tanya program bulan puasa tahun depan macam mana Maulana? Ada lagi buat untuk kawaid apa tafsir tak? Dan dulu. Saya sendiri tu tak akan terlibat kalau ada pun. Kawaid tafsir tu kira-kira dah habis dah tu. Itu yang termasuk dalam 90% siap kerja saya tu. Jadi tinggal 10% lagi saya nak kembaskan jadi buku. Tapi terlibat dalam daurah tafsir tu saya tak ada. Kalau ada pun. Kalau ada pun orang lain lah. Okey, terima kasih. Sama. Ada lagi kan yang lain atau tak ada dah? Ya, kalau tak ada kita berhenti setakat tu dulu ya. Sebab sekarang ni Zuhur pun awal juga. Jadi sekadar tu lalu untuk hari ni, ada satu hari lagi besok kita akan bertemu insya-Allah. Batuk sangat. Kuat batuk. Sikit-sikit lah, tak apa. Besok kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.